Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Bismillah. Di mana? Ya, 113. 113 Jawi 113. Kita masih lagi di bawah tajuk bab 14, pemilihan Rasul dan tugasnya. Pemilihan Rasul dan tugasnya. Dan kita berhenti di topik ataupun subtopik dia syariat Rasul. Jadi syariat Nabi ni tak sama, lain Nabi lain syariat dia. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, syariat Rasul. Tiap-tiap orang Rasul yang diutuskan itu diberi syariat atau undang-undang untuk dilaksanakan pada zamannya. Lain Rasul, lain syariat dia. Tapi kita dah sebut sebelum ni, walaupun lain syariat, tapi dia ada persamaan. Asas dia sama. Antara yang dia sama adalah al-qayyim al-i'tiqadiyah. Dalam bahasa Arab sebut. Maksud dia akidah sama. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, syurga, neraka, sama. Pada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat, yang tu sama, tak berubah. Yang kedua, al-qayyim al-akhlaqiyah, nilai akhlak. Menipu tu tak elok, khianat tu tak elok, amanah itu wajib, sabar itu wajib. Nampak? Akhlak tu semua sama. Semua syariat Nabi ni suruh kita bagi betul akidah lurus, tidak ada syirik. Dan yang kedua, akhlak tu semua betul. Akhlak tu lurus. Dan Nabi pun sebut, dan kita pun dah sebut dah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia. Nah, semua Rasul pun begitu. Akidah dan akhlak. Dan yang ketiga adalah sama di sudut maqasid. Maqasid ni maksud dia tujuan datangnya syariat. Syariat datang untuk apa? Limasalihil ibad. Untuk kebaikan manusia. Sama ada semua Nabi sampailah hari kiamat tuan-tuan, semua syariat ni limaslahatil ibad, untuk kebaikan manusia, supaya manusia boleh hidup. Seperti mana kita kan, kalau mencuri kenapa haram? Yalah, kalau dalam Quran tulis siapa mencuri dapat pahala, macam mana kita nak hidup? Kalau dalam Quran tulis siapa bunuh orang tak apa, boleh bunuh, dimaafkan. Tak boleh, mesti ada hukuman dia. Siapa yang berzina ada hukuman dia. Tapi kalau dalam syariat tulis siapa yang berzina tak apa, dimaafkan, semua dosa dimaafkan, tak ada hukuman. Macam mana kita nak hidup tuan-tuan? Jadi adanya undang-undang ni limaslahatil ibad, supaya kita boleh hidup. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah, ulama yang pertama yang menjelaskan tentang tujuan syariat diberi oleh Allah. Apa tujuan diberikan syariat ni? Imam Ghazali yang sebut 5 ni, dan kemudian dikembanglah sampai hari ni.
syariat ni pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah beri syariat walaupun berbeza-beza, nanti kita sebut apa perbezaan dia, tapi tujuan dia 5. Dipanggil maqasidus syariah. Tujuan Allah Ta'ala berikan hukum hakam untuk kita amalkan. Yang pertama adalah hifzuddin, nak jaga agama. Maksudnya agama biar betul. Satu agama, beriman pada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Malah kita tak boleh memaksa agama lain masuk Islam, tak boleh. Tak boleh paksa. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hifzun nafs dipanggil. Hifzun nafs maksud dia nak jaga nyawa. Datangnya agama nak bagi tahu tak boleh bunuh orang. Sama ada orang tu Islam ke ataupun bukan Islam, datangnya agama tak boleh bunuh. Kalau bunuh dosa besar. Tak kira sama ada orang Islam atau bukan Islam, melainkan kita bunuh ni kerana sebab. Contohnya dia jual dadah ke, dia bunuh orang ke, bunuh balas lah di atas kesalahan dia. Tapi nak bunuh orang tak boleh. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah hifzul aql, nak jaga akal. Jangan kita rosakkan. Sebab tu dia haramkan minum arak, dia haramkan isap ganja, dia haramkan minum ketum. Yang mana rosakkan akal ni Islam tak bagi, haram hukum dia. Dia haramkan segala benda yang memabukkan, menghilangkan akal. Tapi ada ketika, nanti kita sebut, ada ketika dibenarkan apabila ada benda yang lebih penting. Contohnya lah, kita ambil ubat pelali tu kan, bila kita nak operate tu, kita buh ubat tu dan kita pun buat kebas satu badan kan. Kalau tanpa sebab, hukum dia haram, sebab kita menghilangkan fungsi akal. Tapi bila bersebab untuk untuk kita lakukan operation kan, supaya tak rasa sakit, supaya tak rasa sakit, jadi dibenarkan tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, menghilangkan akal hukum dia haram, tak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hifzun mal. Datang syariat nak jaga harta. Sebab tu tak boleh kita mencuri, tak boleh kita merompak, tak boleh kita pecah amanah. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itulah tujuan disyariatkan, nak jaga harta supaya tak jadi tuan-tuan kacau bilau di kalangan masyarakat. Jadinya curi-curi dan sebagainya tuan-tuan, saling menipu dalam perniagaan dan sebagainya, rasuah dan sebagainya. Nak jaga harta supaya manusia boleh hidup. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan Allah Ta'ala berikan syariat pada manusia ni, hifzun nasl, nak jaga keturunan. Sebab tu tak boleh berzina, rosak keturunan. Bin pada siapa? Tak tahu siapa bapak dia. Diharamkan berzina, diharamkan LGBT. Ni semua merosakkan keturunan ni. Itulah 5 tujuan syariat diberikan kepada manusia supaya manusia boleh hidup. Tujuannya supaya manusia boleh hidup. Jadi tuan-tuan, kenapa syariat Nabi ni tak sama? Walaupun saya sebut tadi akidah dia sama, akhlak dia sama, maqasid dia sama, tapi kenapa syariat lain-lain? Sebab yang pertama tuan-tuan, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua rasul ni diutuskan untuk kaum tertentu sahaja. Malah kadang-kadang ada satu zaman ada 2-3 rasul ada. Contohnya Nabi Ibrahim kan, sezaman dengan Nabi Ismail anak dia. Betul tak? Sezaman juga dengan anak saudara dia. Siapa anak saudara dia? Nabi Lut. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman anak beranak. Nabi Ayub. Nabi Ayub dia kahwin dengan anak Nabi Yaqub. Nama apa? Layya nama dia. Jadi Layya tu adalah adik-beradik dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang handsome tu, kahwin dengan Nabi Ayub. Nampak sezaman tu, zaman. Jadi cumanya Nabi ni macam Nabi Ibrahim, diutuskan kepada penduduk di Iraq, kemudian Palestin dan Mesir, kemudian Palestin. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim diutuskan di Jordan tu, Jordan, tak jauh pun dengan Palestin tu.
Dia diutuskan di situ pada kaum yang apa? Disebut sebagai syuzuz jinsi, yang mempunyai kecelaruan seks. Minat ke lelaki, tuan-tuan. Lelaki minat lelaki, perempuan minat perempuan. Kecelaruan, tuan-tuan, pening. Jadi diutuskan Nabi Lut di situ. Jadi tuan-tuan, bila dikhususkan pada satu kaum, tiap-tiap kaum ni dia ada masalah tersendiri. Masalah tersendiri, tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, macam kaum Nabi Lut tadi tu. Walaupun di sezaman dengan Nabi Ibrahim, tapi masalah kaum Nabi Lut di tempat kaum Nabi Lut sahaja masalah tu. Kita panggil LGBT lah tuan-tuan, lesbian, gay, transgender apa semua kan. Jadi Nabi Lut ni tuan-tuan, masalah di kaum Sodom tu, di Laut Mati di Jordan tu, dia jenis laki minat laki. Laki suka laki. Tak kahwin lah tuan-tuan. Ni minat ke laki, tak minat perempuan. Ini haru tuan-tuan. Sampai kalau tuan-tuan baca dalam Quran, ketika mana datang malaikat kan. Malaikat ni kalau dia menyerupa dengan orang, handsome. Handsome sungguh lah tuan-tuan. Handsome, handsome-nya. Sebab tu malaikat Jibril alaihi salam, kalau dia menjelma sebagai orang, dia akan menjelma dalam rupa sahabat Nabi yang paling handsome. Sahabat Nabi yang paling handsome. Sahabat Nabi yang paling handsome nama dia Dihya Al-Kalbi. Handsome. Bukan handsome sikit, handsome se-handsome-handsomenya. Orang perempuan tak boleh tengok muka dia. Terfitnah. Terfitnah ni maksud dia orang perempuan kalau tengok muka dia, malam nanti nak tidur teringat muka dia. Handsome sungguh. Dihya Al-Kalbi. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar suruh dia pakai serban. Ekor serban tu tutup sikit muka. So orang perempuan tak boleh tengok muka dia. Dia handsome sungguh. Dihya Al-Kalbi. Jibril alaihi salam bila dia menjelma sebagai orang, kadang-kadang dalam rupa Dihya. Handsome. Se-handsome-handsomenya. Jadi bila malaikat datang jumpa Nabi Lut kan, malaikat main dalam rupa manusia. Handsome lah malaikat ni. Handsome. Jadi tuan-tuan, bila kaum Nabi Lut tengok, nak cerita teruk tak teruk ni, tengok malaikat yang handsome tu, maka kaum Nabi Lut ni pakat kepung rumah Nabi Lut. Ramai-ramai kepung. Pasal apa? Nak ambil lelaki tu. Teruk lah tuan-tuan. Teruk. Saya dengar ada seorang pegawai penjara cerita kat saya. Kata dalam penjara dia kata macam tu lah berlaku. Kadang-kadang tak boleh nak kawal. Sampai dia sebut, dia kata jangan kata orang yang baru masuk penjara tu, bukan semua kot. Kadang-kadang pihak senior dululah. Sampai dia sebut teruk tak teruknya orang Melayu kita, dia kata. Teruk tak teruknya. Jangan kata masuk Melayu. Kalau yang masuk tu apa? Bangla yang masuk. Bangla ke India ke, yang mana baru masuk semua pakai kena tuan-tuan. Ni memang teruk lah. Mungkin duduk dalam penjara lelaki semua tuan-tuan. Dia jadi macam kaum Nabi Lut tuan-tuan. Minta lindung lah pada masuk penjara tuan-tuan. Bukan senang nak kawal benda tu. Ramai-ramai duduk sekali. Jadi tuan-tuan, depa ni jadi macam apa? Teruk. Macam kena rasuk syaitan tu. Ramai-ramai kepung rumah Nabi Lut. Pasal apa? Depa nak ambil tu malaikat yang handsome tu. Sampai Nabi Lut kata, kenapa janganlah sakiti tetamuku. Nabi Lut tak tahu ni malaikat. Jangan malukan aku pada tetamu ni. Tetamu jauh mai pada luar kan. Yang masalah ni hanya berada di Sodom, Mesir ke, di Palestin ke, di Iraq tak ada masalah ni. Hanya berada di Urdun. Jadi diutuskan Nabi Lut nak atasi masalah tu. Jadi syariat Nabi Lut lebih fokus untuk menormalkan balik orang. Sebab tu Nabi Lut bila diutuskan, dia ingatkan kaum dia. Pertama akidah lah. Akidah dan akhlak. Yang kedua, tujuan Nabi Lut yang penting syariat dia nak bagi tahu ke orang, jangan buat kerja lagu ni. Sampai Nabi Lut sebut, atatuna dhukrana minal alamin. Adakah hampa ni pilih lelaki nak memuaskan nafsu? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan hampa tinggal orang perempuan yang Allah jadikan untuk hampa. Bal antum qaumun adun. Kamu ni kaum yang melampau, kata Nabi Lut. Nampak? Ni tujuan utama ni, nak bagi betul balik masyarakat tu. Sebab tu lain syariat dia tuan-tuan. Tak sama. Fokus dia lebih kepada membetulkan balik sistem sosial yang rosak tuan-tuan. Syuzuz jinsi, minat kepada jantan, minat jantan. Perempuan minat perempuan tuan-tuan. Tapi malangnya Nabi Lut ni tuan-tuan, isteri dia pun macam tu, isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut pun sekali dengan kaum dia.
Sebab tu bila diturunkan bala, malaikat kata jangan tengok belakang, melainkan isteri hang akan tengok belakang. Walaupun isteri Nabi Lut lari bersama dengan Nabi Lut, tapi waktu diterbalikkan bumi tu, isteri dia tengok belakang. Siapa tengok belakang kena sekali lah. Walaupun dia bersama dengan Nabi Lut, dia tengok belakang, dia sekali kena angkat, terbalikkan bumi, tuan-tuan. Katanya itulah jadinya Lut mati dan sebagainya. Wallahu alam. Itu Nabi Lut. Baik, tapi kena ingat tuan-tuan, segala masalah kaum dahulu terkumpul pada umat ni tuan-tuan. Nanti dahsyat ni. Dulu ada masalah kaum Nabi Lut, zaman sekarang ada tak tuan-tuan? Ada. Kalau tuan-tuan pergi di barat ke, oi kuat tuan-tuan, bendera pelangi tu kan. LGBT, bendera pelangi tu. Kalau di Eropah, di Amerika tu, utamanya di Kanada tuan-tuan, oi kuat depa. Gerakan LGBT. Cumanya depa ni saya nampak suka nak diterima di Rusia tuan-tuan. Rusia boleh terima Putin bagus, dia tegas. Dia tak terima. Sama juga di China, Xi Jinping juga suka menerima tuan-tuan benda ni. Tapi di barat seolah-olah terimalah tuan-tuan, puak-puak apa, laki minat laki ni, laki ubah gender jadi perempuan dan sebagainya. Hatta di Korea Utara, di Korea Selatan tuan-tuan, Korea Selatan pun agak skeptikal tuan-tuan dengan orang yang transgender ni. Zaman mana yang masuk tentera, dia transgender akan dipulaukan di Korea Selatan. Malah ada berita yang dia sedih dan dia bunuh diri, dia sedih. Baik, jadi tuan-tuan, itu cerita kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Syuaib tuan-tuan, pertama ingat, bila datang Nabi Syuaib, 3 benda sama. Akidah betul, akhlak bagi betul, dan tujuan tadi tuan-tuan. Dan tujuan pensyariatan untuk menjaga kemaslahatan hamba. Kaum Nabi Syuaib ni pula, depa masalah kat mana? Meniaga menipu. Masalah dekat situ pula. Bila meniaga menipu, bila timbang menipu, timbang barang mesti menipu. Itu masalah kaum Nabi Syuaib. Dia masalah keruntuhan ekonomi tuan-tuan. Akhlak dalam ekonomi lah tuan-tuan. Menipu dalam ekonomi ni, pakat menipu, hang tipu aku tipu hang, pakat duk menipu. Sampai Nabi apa? Nabi Syuaib datang, taat pada Allah, wala tabkhasun nasa apa? Asya'ahum, jangan nipu manusia dalam timbang menimbang. Pesan tuan-tuan dalam ekonomi, fokus pada ekonomi, jangan menipu. Fokus pada kaum Nabi Syuaib. Kalau Firaun pula tuan-tuan, datang Nabi Firaun, fokus pada apa? Pada Firaun tu. Firaun buat kerja apa? Dia istibdad as-siyasi. Dia melampau dalam politik. Firaun ni melampau macam mana? Dia mengaku dia Tuhan. Yang kedua, dia buat apa? Bani Israel, dia bunuh habis anak lagi. Bunuh, tahun ni dia bunuh semua anak lagi. Anak perempuan biar melampau. Bani Israel semua jadi hamba. Bani Israel jadi hamba, kerja free. Bani Israel jadi hamba. Bani Israel dia macam ni tuan-tuan. Di Mesir tu, penduduk asal tu kaum Koptik ni Firaun lah. Bangsa Firaun tu Koptik. Kemudian ada bangsa yang mendatang tuan-tuan, pendatang lah kita kata, datang daripada luar, iaitu Bani Israel. Bani Israel datang waktu zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf, cerita banyak Nabi Yusuf ni tuan-tuan. Dia jadi menteri kewangan di Mesir. Dan apa? Waktu dia jadi menteri kewangan, raja masa zaman Nabi Firaun, zaman Nabi Yusuf tu, raja tu bukan beriman pun. Nabi Yusuf satu-satunya menteri yang beriman, tapi pegang jadi menteri kewangan. Jadi tuan-tuan, masa ni Bani Israel datang beramai-ramai pada Palestin, duduk di Mesir. Jadi pada zaman Nabi Yusuf, Bani Israel dipandang hormat oleh penduduk asal Mesir, iaitu kaum Qibti. Sebab apa? Sebab mereka salah seorang mereka menteri kewangan. Selang apa lama, disebabkan Bani Israel ni ingkar pada arahan Tuhan, ingkar pada Rasul, Allah Ta'ala utuskan Firaun sebagai hukuman tuan-tuan. Jadi datanglah Firaun Ramses II ni, yang zalim tu tuan-tuan. Jadi Ramses II ni lah yang jadikan mereka ni semua jadi hamba. Kerja di ladang-ladang, dipaksa kerja di ladang-ladang. Jadi dia melampau dalam politik dan dia mengaku dia Tuhan. Maka datang Nabi Musa AS. Fokus dia apa? Dia baca dalam Quran. Fokus dia apa? Fokus dia tuan-tuan, pertama tuan-tuan, nak mencegah Firaun tu lah, daripada menzalimi rakyat dia, dan juga dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi lain Nabi tuan-tuan, lain latar belakang, lain Nabi, lain cerita tuan-tuan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian alam. Kalau Nabi tadi ikut tempat, Nabi Muhammad ni diutuskan di Mekah tu,
untuk seluruh alam, seluruh bumi tuan-tuan. Malah zaman dia tu tak terhad, zaman Rasulullah SAW tu diutuskan sampai hari kiamat. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, umat Nabi Muhammad SAW ni mencabar tak mencabarnya. Saya sebut kat tuan-tuan, kalau perangai kaum Nabi Syuaib tadi kan, menipu dalam berniaga, ada tak di kalangan umat akhir zaman macam tu? Ada. LGBT ada. Ada tak yang melampau dalam politik? Ada. Jangan tengok orang Islam atau orang bukan Islam sekalipun. Apa yang Joseph Stalin buat ketika mana revolusi Bolshevik, dan dia bunuh Tsar Nicholas II, mati rakyat di Rusia 20 juta tuan-tuan. Joseph Stalin punya kerja, 20 juta mati. Apa yang dilakukan oleh Mao Zedong tuan-tuan ketika mana dia buat revolusi kan di China tu tuan-tuan, dulu negara pertanian. Jadi Mao Zedong tengok macam ni, bila nak maju, tanah di China kebanyakannya dikontrol oleh tuan-tuan tanah. Jadi susah nak buat projek, betul tak? Macam kita nak buat projek, tanah banyak, tuan tanah banyak. Jadi tuan tanah ni kebanyakannya memang kena bunuh. Itu ya cara Mao Zedong buat kerja. Bunuh senang. Kita nak ambil buat projek susah. Dan dia buat banyak dasar-dasar dia menyebabkan pertanian jadi kurang. Bila pertanian jadi kurang, rakyat dia ramai. Rakyat dia ramai. Kebanyakannya mati kebulok kerana dasar-dasar Mao Zedong, termasuk juga yang dia bunuh. Secara kasarnya Mao Zedong dah bunuh rakyat dia 55 juta. Secara kasar 55 juta. Habis rakyat Malaysia kan, rakyat Malaysia baru 33 juta. Mao Zedong punya dasar cukup dahsyat. Tapi kita tengok hebatlah tuan-tuan. Sekarang tengok China bagaimana tuan-tuan. Berjaya lah dasar itu. Jadi negara industri. Mungkin tak berapa lama dia akan mengalahkan mereka. Boleh jadi. Baik. Jadi tuan-tuan, perangai macam Firaun tu ada akhir zaman? Ada tuan-tuan. Tengoklah pemimpin-pemimpin dulu tuan-tuan. Tak kira yang Islam atau bukan Islam, tindakan dia kadang-kadang kalah Firaun tuan-tuan. Kalah Firaun tuan-tuan. Jangan mimin. Saya ingat dulu tuan-tuan, ada satu orang di Islam. Orang panggil dia apa? Allah, saya lupa nama dia tuan-tuan. Tapi memang Allah, dahsyatlah tuan-tuan dia ni. Islam tapi dia bunuh orang tuan-tuan, ramai tuan-tuan. Dia antara bunuh orang puluh juta agak lah. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Tapi yang menariknya bukan Joseph Stalin, masa dia kuasai Rusia tu, Joseph Stalin ni pergi gali kubur di Samarkand ke di mana dah kubur ni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Tapi memang kejam lah. Dia orang Islam tapi kejam. Dia Islam tapi keturunan Mongol, keturunan Tatar. Dia Islam tapi kejam. Dia bunuh ramai tuan-tuan, berpuluh juta agak dia bunuh tuan-tuan. Saya lupa nama dia. Tapi yang menariknya, Joseph Stalin masa dia kuasai Rusia tu, dia pergi gali kubur dia. Kubur kawan ni lah. Lupa nama dia tuan-tuan. Dia ni pun sakan juga. Bila gali kubur hamba Allah ni, orang Islam tapi zalim tuan-tuan. Gali kubur dia, dalam kubur dia ni tertulis, ketika mana mayat aku dikeluarkan, akan lahir pemimpin yang lebih kejam daripada aku. Tulis kat kubur dia. Dia tulis ke, jin tulis ke, siapa tulis tak tahu. Tapi itu yang berada di dalam tulisan di kubur itu. Saya tak ingat nama dia tuan-tuan. Tapi dia ni orangnya bagus, lembut, bertarekat tuan-tuan. Tapi dia ni memang pantang dicabar. Kalau cabar memang dia bunuh habis tuan-tuan. Orang agama, salah seorang pemimpin. Dia juga yang membunuh dulu Raja Turki Uthmaniyah. Dia bunuh, dia kurung, dia buat macam burung tuan-tuan, biar mati lapak. Saya lupa nama dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila Joseph Stalin gali kubur dia, bawa kelak mayat dia, tengok ada tulis di kubur dia yang tu, ketika mana mayat aku dikeluarkan akan lahir pemimpin yang lagi kejam daripada aku. Baru dia bawa kelak mayat kawan ni, Hitler attack Rusia. Dia punya takut, dia hantar balik mayat kawan ni, pergi tanam balik. Saya lupa nama dia. Malah ada patung dia pun ada dia buat tuan-tuan, dekat dengan mayat dia. Sama ada di Samarkand atau Bukhara, macam itulah tuan-tuan. Saya tak ingat tempat dia. Dia buat patung pun muka macam dia.
Ada patung ni. Jadi tuan-tuan, dia pergi ke bumi balik. Rusia attack Jerman attack Rusia, tapi Jerman kalah lah tuan-tuan. Kerana cuaca sejuk, tentera Jerman mati 1.5 juta. Jadi Jerman kalah. Baik, jadi tuan-tuan, nak ceritanya perangai macam Firaun ada, LGBT ada, menipu dalam timbangan ada, segala jenis umat terdahulu punya masalah tuan-tuan, kita tengok ada dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan lagu tu. Baik tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan, syariat lain tuan-tuan. Contoh syariat lain tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam, kalau baju kena najis, kena potong. Baju kena najis, kita boleh basuh kan? Baju tuan-tuan kena najis darah melekat. Basuh lama lah tak hilang. Boleh pakai tak tuan-tuan? Boleh. Sebab di luar kemampuan kita. Tapi kalau zaman Nabi Musa, baju kena najis, potong. Tak boleh pakai potong. Kalau buat dosa nak taubat, bunuh diri. Mana-mana kaum Nabi Musa yang sembah apa? Ada yang dia sembah apa? Patung lembu tu kan. Taubat dia bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kamu pada Tuhan kamu dan bunuhlah diri kamu. Bunuh macam mana? Bunuh macam mana? Cara bunuh diri dia beri pedang, kumpul, saling berbunuh-bunuhan, mati semua. Kita sekarang ni tuan-tuan buat dosa lagu mana pun nak taubat, astagfirullahaladzim, minta ampun pada Allah, betul tak? Semayang, minta ampun. Umat Nabi Musa tak macam tu, lain. Tapi padalah tuan-tuan, sebab umat Nabi Musa ni, mereka tengok mukjizat depan mata mereka. Tengok laut terbelah, tengok tongkat jadi ular. Kita tak nampak macam tu tuan-tuan. Kaum Nabi Musa ni macam-macam mukjizat dia pun nampak. Tangan Nabi Tangan Nabi Musa kan. Tangan Nabi Musa keluar bercahaya. Malah depa ni nak makan, depa makan apa? Makan daripada syurga. Sakan tuan-tuan. Kaum Nabi Musa ni hebat. Waktu depa nak makan ni, Allah Taala turunkan manna wa salwa, betul tak? Depa nak makan, Allah Taala turun makanan daripada syurga. Dapat katanya salwa tu adalah sejenis burung, isi-isi jenis burung sedap. Mana ni ada yang kata madu, ada yang kata Arabic gum, boleh jadi wallahu alam tuan-tuan. Banyak pandangan. Tapi pendek kata, kaum Nabi Musa ni segala mukjizat dia nampak, banyak mukjizat. Tapi depa ni dah banyak mukjizat nampak, tiba-tiba boleh sembah tok kong. Itu yang kena hukuman dia berat. Boleh lah, lain syariat lain. Boleh tak? Baik tuan-tuan. Dan lagi satu tuan-tuan, kaum Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim semayang 2 waktu ya. Nah, semayang hanya 2 waktu. Iaitu bila tuan-tuan? Semayang pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Kita umat Nabi Muhammad SAW semayang 5 waktu, paling banyak. Sebab apa tuan-tuan kita semayang 5 waktu? Puasa Ramadan tuan-tuan. Sebulan kan? Kalau ikut sebahagian ulama, umat terdahulu tak ada puasa sebulan, tak ada. Puasa ada tapi bukan sebulan. Bulan Ramadan ni khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat terdahulu tak ada. Kenapa kita puasa sampai sebulan? Kan dia dalam Quran sebutkan ya ayyuhallazina amanu, ni nak puasa ni. Kita dah masuk hari ni berapa? 2 kan? 2 Rejab kan? Hari ni 2 Rejab. Raya 3 Mei tuan-tuan. Raya 3 Mei 2022. Tuan-tuan tak tengok anak bulan tak apa, tuan-tuan tengok kalender tu betul lah tuan-tuan. Baik kalender tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok anak bulan, tengoklah. Kalender tu dia dah hisap dah tuan-tuan. Yang tengok anak bulan tu kalau nampak. Tapi saya sebut kat tuan-tuan, lebih 90% memang tak nampak pun. Kita banyak awan. Jadi kita bergantung pada hisap sebenarnya. Jadi tuan-tuan, umat terdahulu memang ada puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana yang diwajibkan pada umat yang terdahulu. Tapi Ramadan tak ada. Bulan Ramadan ni, satu bulan puasa, satu Ramadan ni khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sebahagian ulama. Kita semayang 5 waktu, puasa sampai sebulan. Umat terdahulu mungkin 3 hari, mungkin sehari, tapi tak sampai sebulan. Kita sebulan puasa.
Siapa tuan-tuan? Dia sebab tu. Tapi bila nak taubat tuan-tuan, kita tak sampai nak bunuh diri, tak ada. Baik, nanti kita sebut sebab apa. Di antara syariat Rasul itu dengan syariat Rasul yang lain terdapat perbezaan. Hal itu berlaku ialah kerana mengikut kelayakan dan kepentingan satu-satu umat yang diutuskan Rasul itu. Misalnya pada zaman Nabi Isa AS berlaku keruntuhan moral dan akhlak di kalangan umatnya, maka pengajaran yang disampaikan itu ditekankan dari segi moral dan asuhan akhlak. Demikianlah pada Rasul-Rasul yang lain. Zaman Nabi Isa ni tuan-tuan, yang lebih tepatnya dia tughyanul maqayis al-maddiyah. Dalam zaman Nabi Isa ni melampau-lampau dalam apa? Kita menilai orang hebat tu berdasarkan apa? Material tuan-tuan. Dia panggil kaum materialistik tuan-tuan. Zaman Nabi Isa diutuskan tu, kaum dia ni sangat materialistik. Materialistik maksud dia nak nilai orang ni tengok kelayakan dia, betul tak? Rumah banyak mana, kaya lagu mana. Malah pada zaman Nabi Isa juga nilai orang ni juga dari segi perubatan. Zaman Nabi Isa perubatan sangat hebat, rancak tuan-tuan, hebat. Sebab tu bila datang Nabi Isa punya mukjizat mengatasi segala kemegahan material ni. Mengatasi segala kemegahan perubatan ni. Contoh Nabi Isa kan, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Orang yang materialistik pun tak boleh bagi hidup orang mati tuan-tuan. Kita dalam bank ada 10 bilion pun, kalau orang mati kita tak boleh bagi hidup. Nampak tak? Nabi Isa boleh bagi hidup orang mati. Wa ahyal mauta bi iznillah. Boleh hidupkan orang yang mati. Nampak? Mukjizat ni melangkaui kebendaan. Materialistik tuan-tuan. Nabi Isa juga wa ubriul akmaha wal abras. Nabi Isa boleh sembuhkan orang buta. Buta ni tuan-tuan, kalau jenis tak nampak sikit-sikit, nampak bayang-bayang boleh elok. Tapi kalau buta langsung, saraf dia rosak ke otak dia rosak, yang ni sampai hari ni kita tak boleh buat. Sampai hari ni kita tak boleh buat. Kalau buta langsung tak nampak. Baik. Jadi tuan-tuan, segala jenis penyakit, sopak ke apa-apa jenis penyakit, Nabi Isa ni dia sapu sembuh. Sebab tu Nabi Isa kita panggil dia Al-Masih, betul tak? Al-Masih kan, kita panggil dia Al-Masih. Al-Masih tu dia ada 3 teori lah kenapa digelarkan Al-Masih tu. Tapi salah satunya Nabi Isa ni, Al-Masih tu dia sapu tuan-tuan, sapu. Yang menyapu. Nabi Isa ni orang sakit lagu mana pun dia main sapu je hilang. Tu panggil Al-Masih tuan-tuan. Dajjal panggil Al-Masih juga, tapi Masih Dajjal, Al-Masih yang menipu tuan-tuan. Orang sangka dia Nabi Isa kan, rupanya dia Dajjal. Baik. Jadi tuan-tuan, demikianlah pada rasul-rasul yang lain. Walau bagaimanapun perbezaan itu hanya pada cabang-cabang syariat dan peraturan ibadah sahaja, sedangkan pada dasarnya sama pada semua rasul, iaitu jadi tuan-tuan ibadah berbeza. Okey tuan-tuan, kenapa ibadah kita lebih berat ataupun lebih banyak berbanding dengan umat terdahulu? Semayang sampai 5 waktu, umat terdahulu 2 waktu ya. 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam, 4 rakaat ni. Puasa kita sebulan, umat terdahulu mungkin 2-3 hari je tuan-tuan. Kita lama. Pasal apa tuan-tuan? Sebabnya tuan-tuan, kita ni umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas, ni umat yang terbaik. Umat yang terbaik banyak ibadah tuan-tuan. Yang kedua, kita umat yang paling ramai masuk syurga. Itu kena tahu. Yang paling ramai masuk syurga kita tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, penduduk syurga ni, orang yang nak masuk syurga ni ada berapa saf? Ingat tak? Yang nak masuk syurga ni berapa? Dia ada saf, bukanlah saf masjid Kubu Gajah, saf padang mahsyar tuan-tuan. Padang mahsyar saf satu saf mungkin bilion, trilion, wallahu alam lah. Tapi dia ada 120 saf yang nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan, yang nak masuk syurga ni 120 saf. 80 saf min hadhil ummah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 saf. Makna daripada saf 1 sampai saf 80 kita tuan-tuan. 81 sampai 120 depa duduk belakang tuan-tuan. Kita duduk depan. Yang 80 saf ni duduk depan. Duduk depan. Yang lagi belakang tu duduk belakang tuan-tuan. Lagi 40 umat lain. Umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut dan seterusnya. Hanya 40 saf saja tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Banyaknya ibadah
memudahkan kita nak masuk syurga. Macam tu. Mudah kita nak masuk syurga. Itu yang kita 80 sah daripada umat ni. Yang ketiga, supaya kita menjadi umat yang banyak kelebihan berbanding dengan umat-umat yang, kan kita umat yang terbaik. Jadi kita lah umat yang paling banyak kelebihan berbanding dengan umat-umat yang lain. Baik tuan-tuan. Malah tuan-tuan, dalam 80 saf tu ada lagi advance lagi tuan-tuan. Dia ada advance lagi. Dia 80 saf. Saya tak tahu banyak mana, insya-Allah tuan-tuan doalah. Mudah-mudahan saya tuan-tuan kita terselitlah celah 80 tu tuan-tuan. Mudah-mudahan lah tuan-tuan. Sebab umat Nabi Muhammad yang pertama masuk syurga, dan kena ingat juga yang pertama juga masuk neraka. Boleh tak? Kiranya umat Nabi Muhammad yang pertama jalan di atas titian sirat. Siapa lepas pergi syurga, siapa tak lepas jadi umat yang pertama masuk neraka. Allah berikan kita kelebihan, kalau kita tak ambil kita dapat sebaliknya. Boleh tak? Baik. Jadi tuan-tuan, dah 80 saf, ada advance lagi tuan-tuan. Apa advance ya? Ada 60,000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tak kena hisap. Pertama dah ramai 80 saf. Tiba-tiba ada pula yang paling power tuan-tuan. Yang ni yang terbaik lah. Daripada 80 saf umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga, yang duduk di depan tu, ada 60,000, 60,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Masuk syurga tak kena hisab, tak kena seksa. Seksa tak kena, walaupun sikit. Sesaan ni tuan-tuan, walaupun sikit sesaan. Sesaan yang sikit pun tak kena. Sesaan ni tuan-tuan, kalau kita kena hisab panjang tuan-tuan, seksa tuan-tuan. Kalau kita merangkak di atas titian sirat, walaupun kita masuk syurga, seksa tuan-tuan, merangkak. Walaupun sampai. Tapi seksa tuan-tuan. Tapi yang 60,000 ni masuk hisab langsung tak kena dan tak kena azab. Siapa tuan-tuan 60,000 ni? Tak ramai tuan-tuan. Kuota dia pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat 60,000 ya. Sekarang ni pun orang Islam atas dunia ada 1.7 bilion. Ramai. 1.7 bilion. Kalau boleh kita nak masuk 60,000 tu. Yang kita tahu yang ada dalam tu Uqasyah tuan-tuan. Sahabat Nabi kan? Uqasyah binti Mihsan. Waktu Rasulullah sebut ada 60,000 umat Rasulullah yang masuk syurga tak kena azab dan hisab. Uqasyah bangun. Ud'ullah an yaj'alni minhum. Doalah Rasulullah supaya aku ni termasuk di kalangan mereka. Dan Rasulullah doakan untuk Uqasyah, anta minhum. Uqasyah binti Mihsan, sahabat Nabi yang termasuk dalam 60,000 tu. Tak kena hisab, tak kena azab. Jadi tuan-tuan, ada lagi, baki lagi apa? 59,999. Jadi tuan-tuan, sahabat bincang siapalah yang special ni. Siapa yang special sangat ni? Umat Nabi Muhammad yang special ni 60,000 ni, special berbanding dengan yang lain. Bincang, ada yang kata mungkin kita lah alladina sahibu Rasulullah, mungkin kita lah yang bersahabat dengan Nabi SAW. Ada yang kata mungkin anak-anak kita lah yang lahir-lahir memang Islam dah, tak sempat sembah berhala. Macam-macam pandangan. Dia kata macam ni, macam ni. Tengah bincang-bincang, Rasulullah keluar daripada rumah. Tadi lepas Rasulullah cakap, Rasulullah masuk dalam rumah. Betul, Rasulullah keluar balik daripada rumah dia. Rumah Nabi kan tepi masjid. Kubur Nabi SAW tu, dia asalnya rumah Aisyah dengan Nabi kan. Rasulullah keluar balik daripada rumah Nabi, masuk ke masjid. Rasulullah tengok dia duduk sembang. Dia Rasulullah tanya, sembang bab apa? Maka dia pun sebut, sembang bab 60,000 tu lah. Siapa yang 60,000 tu, yang special tu? Tuan-tuan boleh masuk, saya pun tuan-tuan nak masuk susah lah tuan-tuan, mesti boleh usaha lah. Maka Nabi pun sebut siapa 60,000. 60,000 tu yang special ni, daripada umat Muhammad ni dah terbaik. 60,000 ni best of the best. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yarquna, mereka-mereka yang tidak jampi dengan jampi-jampi yang haram. Jampi siapa? Kita kalau pergi berubat kat bomoh suruh baca dan kita tak faham, jangan baca, takut panggil hantu tuan-tuan. Boleh no? Jangan, takut kita baca tu kita panggil hantu, panggil jin tuan-tuan. Lahumul ladzina la yarquna. Jangan baca jampi serapah yang kita tak tahu. Jangan. Ada dipanggilkan.
panggil nama-nama pelik-pelik kan, ya kan, panggil apa benda kita tak tahu ni aku seru apa ni, jangan baca. Mereka-mereka yang tidak jampi dengan jampi yang bukan-bukan. Wala yastarquna, tak pergi minta untuk dijampikan. Makna dia apa? Sakit ke apa ke, jangan pi jumpa bomoh yang kita tak tahu dia berubat pakai apa. Boleh tu? Takut dia berubat dengan jin. Dia berubat pakai ni. Saya ada, kita pergi kat bomoh patah kan, dia urut kita. Lepas tu dia kata apa? Malam ni nanti ada orang urut. Siapa dia tuan-tuan? Malam-malam jaga memang rasa orang urut tuan-tuan. Dia dah tak ada dia duduk kat rumah dia tu. Saya dulu pernah pergi Kuala Kangsar. Orang kata kalau pergi urut kat dia ni, malam-malam nanti ada orang main urut malam-malam. Tengah tidur siapa yang urut malam-malam? Tapi matilah bomoh tu. Jadi ada orang yang pernah urut kat dia, malam-malam rasa orang main urut. Saya pun masa tu patah tangan ni. Orang ajak pergi, saya pergi ya tuan-tuan. Saya mana tahu apa, orang ajak pergi, dah pergi baru dia bagi tahu. Tak apalah. Jadi saya malam tu pun saya terfikir, siapalah nak main urut malam ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya duduk tunggu-tunggu, tak ada siapa main urut tuan-tuan. Saya tak tahulah betul tak betul cerita dia tu. Tapi jangan kita pergi jumpa bomoh yang kita tak tahu dia jampi pakai apa. Jangan. La yastarquna. Jangan jumpa bomoh sembarangan. Kalau nak jumpa biar betul dia pakai Al-Quran. Nah. Kemudian sambung sikit tuan-tuan. Wala yatatayyaruna, ni tidak percaya kepada sial-sial tuan-tuan. Nah, jangan percaya sial. Nampak bunyi burung hantu, ada orang nak mati, ramai-ramai masuk rumah, orang nak mai, tangan gatai nak dapat duit, pakai baju terbalik nak dapat duit. Banyaklah tuan-tuan. Yang belik-belik tuan-tuan, lalu bawah empayan, hilang hafalan, ambil gambar 3 orang, yang tengah tu mati. Lagi apa lagi tuan-tuan? Beli kereta. Beli kereta ada nombor kosong, nanti aksiden mati. Ada orang percaya tuan-tuan? Siapa beli kereta ada nombor kosong, nanti aksiden mati? Ada pelik-pelik tuan-tuan. Percaya macam ni? Jangan percaya. Yang ni dia orang percaya hari sosial. Wala yaktawuna, jangan bergantung pada diri sendiri. Betul tak? Hilang kerja, matilah aku. Kalau sakit, habislah anak bini aku nak makan apa. Semua bergantung pada diri sendiri. Jangan bergantung pada diri sendiri tuan-tuan. Pada itu nak apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam hidup dia setiap hari, setiap saat dia bertawakal pada Allah. Tahu tawakal? Susah lagu mana pun kita bersandar pada Allah dan kita terus berusaha. Terus berusaha. Bisnes macam ni tak jadi, kita bisnes lagu ni pula. Tapi hati ni bergantung pada Allah. Tapi usaha all out. Sehabis mungkin hati hanya bergantung pada Allah. Baik tuan-tuan, pelajar tuan-tuan. Akan datang 114 tuan-tuan. Tak ada nak baca. Jadi siapa yang ada 5 sifat tadi, dia akan termasuk 60 ribu yang tidak akan dihisab dan diazab sebelum masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.